Salam sejahtera, saya Ruben Gomez dan rakan penyampai. Saya Marasuji, kita ikuti laporan ini. Rakyat Sarawak diminta untuk terus patuhi prosedur standard operasi termasuk semasa sambutan Tahun Baharu Cina. Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata ia sebagai salah satu usaha untuk menurunkan kadar jangkitan khususnya di Sarawak. We need to continue with our efforts to keep the coronavirus infection rate down again. And hopefully, with the coming of the vaccine, the situation can be better towards the second half of this year. Meanwhile, we just need to abide by the SOPs and cooperate with our frontliners and enforcement authorities so that the current 3-digit daily infection can be brought down to just single digit or, God willing, even zero infection. Biarpun suasana kali ini agak berbeza dengan amalan norma-norma baharu, kata Abang Johari, namun tradisi sambutan diharap masih dikekalkan untuk memperkukuh perpaduan dalam kalangan rakyat. Kepada saudara dan saudari untuk terus berusaha ke arah memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan kita yang mempunyai pelbagai agama, bangsa dan budaya di bumi Kanyalang yang tercinta ini. Kita tidak dapat kunjung-mengunjung seperti biasa, tetapi ini tidak menghalang kita untuk terus mengeratkan tali silaturahim. Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS akan meneruskan bantuan tahunan kepada 14 buah sekolah menengah persendirian Cina di seluruh Sarawak. Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata sebagai sebuah kerajaan bersifat inklusif, pendidikan sekolah persendirian Cina tidak harus diabaikan kerana ia juga menyumbang kepada pembangunan sumber manusia negeri. Tegasnya, pendidikan sekolah persendirian Cina turut melibatkan pelajar bukan kaum Cina di mana sehingga 60% pelajarnya adalah kaum Bumiputera. Ini saya telah menyerahkan geran kerajaan negeri sebanyak 10 juta ringgit untuk tujuan tersebut. Dan sebagai menyambung usaha yang telah dimulakan oleh Allahyarham Pain Sri Adnan Haji Satem. Selain itu, kerajaan negeri juga memberi bantuan kepada sekolah-sekolah rendah Cina di mana sehingga 60% pelajarnya adalah kaum Bumiputera. Sementara itu, berhubung pilihan raya negeri, Abang Johari berkata kerajaan GPS menaruh penuh kepercayaan kepada Yang di-Pertuan Agong supaya pilihan raya negeri boleh diadakan mengikut lunas-lunas perlembagaan negeri tanpa menjejaskan keselamatan rakyat. Walau bagaimanapun, kerajaan GPS menaruh penuh kepercayaan kepada kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong supaya pilihan raya negeri boleh diadakan mengikut lunas-lunas perlembagaan negeri tanpa menjejaskan keselamatan rakyat. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berharap sambutan Year of the Ox tahun ini akan meningkatkan semangat dan memberi kekuatan baharu kepada rakyat Malaysia dalam meneruskan usaha memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dan seterusnya memulihkan ekonomi negara. Ini yang akan disambut esok menjadi bukti sikap saling menghormati dalam kalangan rakyat pelbagai kaum dan agama di negara ini. Kita perlu mengekalkan kekuatan ini yang merupakan salah satu teras utama perpaduan negara yang kita cintai ini. Perayaan Tahun Baru Cina pada tahun ini disambut dalam suasana norma baru, memandangkan negara kita masih berdepan dengan penularan wabak COVID-19.
Sambil mengucapkan selamat Tahun Baharu Cina, Muhyiddin berkata bukan hanya perayaan itu tetapi juga perayaan pelbagai kaum dan agama lain di negara ini terpaksa disambut dalam suasana lebih berhati-hati ekoran pandemik itu selain menjelaskan tentang prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan ketika perayaan. Muhyiddin berkata mengambil kira kepentingan tradisi makan besar bagi perayaan itu, kerajaan memberi kelonggaran dengan membenarkan majlis dihadiri ahli keluarga yang tinggal berdekatan tidak melebihi 15 orang supaya sambutan masih dapat diraih dengan penuh bermakna. Tradisi makan malam atau makan besar tidak dapat dipisahkan dalam menyambut Tahun Baharu Cina. Menjadi kelaziman, ahli keluarga akan berkumpul, berkongsi kegembiraan dan kesyukuran menyambut Tahun Baharu Cina. Untuk itu, kita bersama dengan rakan setugas Luqman Muhammad yang kini bersama dengan keluarga Francis Chan untuk berkongsi kemeriahan dalam kesederhanaan majlis makan malam sempena Tahun Baharu Cina tahun ini. Silakan Luqman. Baik, terima kasih Maria dan Ruben yang berada di studio ketika ini. Tidak lengkap perayaan Tahun Baru Cina tanpa Laosang yang menjadi penyeri kepada acara makan besar bagi keluarga masyarakat kaum Cina. Dan meskipun ia diraikan berbeza dari kelazimannya, ia tidak mematahkan semangat keluarga Encik Francis Chan yang meraikannya meskipun terpaksa akur dengan pematuhan SOP yang telah ditetapkan. Dan bersama saya adalah tuan rumah Francis Chan. Encik, mungkin Encik boleh jelaskan sedikit apa perbezaan perayaan Tahun Baru Cina pada kali ini berbeza dengan sebelumnya? Tahun ini, this year, because of the pandemic, I think everything goes slow. Most of the people are following SOP, and I think we are celebrating in a very small scale as well. Yeah, so basically the difference is we still celebrate, but with on a lower scale. Yeah. Jadi apakah nasihat yang terbaik untuk masyarakat di luar sana dalam musim perayaan ini? Yeah, my advice to all my Chinese relative friends and Chinese viewers is to play safe this year, go slow, follow SOP, and to prevent unnecessary problems from the pandemic. Yeah, that's my message. Yeah. Baik, beginilah keadaan pada malam Tahun Baru Cina di kediaman rumah Encik Francis Chan. Dan saya mewakili kru produksi TVS ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina kepada anda semua di luar sana. Kongsi Fak Chai. Cari banyak duit. Okay. Alright. Yeah. Safe Chinese New Year. Meriah sekali Luqman. Setelah lama menunggu, Tahun Baru Cina akhirnya tiba. Tetapi bagi mereka yang jauh di perantauan, kesan daripada wabak COVID-19 mereka tidak dapat bersama dengan yang tersayang. Serena yang berada jauh di Singapura mengatakan sudah hampir setahun dia tidak pulang ke tanah air susulan pandemik COVID-19. I have not been home for almost 1 year and I'm missing home like crazy. Facing the uncertainties of not knowing when can I go back home again. I just want to say that Daddy and Mommy, I miss you all so much. Bagi seorang rakyat Sarawak di New Zealand, Sim Yisia berkata, walaupun dia tidak dapat meraihkan Tahun Baru di Kuching, tetapi dia bersyukur kerana semua rakan dan keluarganya sehat. Most importantly, we are really glad that our friends and families back in Malaysia are all healthy and safe. Sementara itu, Eric Lee berkata tahun ini dia akan meraihkan Tahun Baru Cina dengan rakan serumahnya, manakala sambutan bersama keluarga dilakukan melalui panggilan video. I do think that the sense of ceremony is very important. So no matter where we are, I think reunion dinners is still is a very important. That I personally
planned. Perhaps we can have a reunion dinners by Zoom, by having our meals in front of the computer, but to stay connected with our beloved family members. I'd like to wish all Sarawakian who celebrate Fa Chai. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP sedang dalam proses memansuhkan syarat kemudahan iSinar. Pemansuhan itu berikutan nasihat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin supaya KWSP menambah baik inisiatif tersebut setelah mengambil kira maklum balas pihak awam. Menurut Menteri Kewangan Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz, dalam satu kenyataan, pemansuhan syarat bagi kemudahan iSinar ini akan membolehkan ahli KWSP yang berumur kurang daripada 55 tahun membuat pengeluaran dari simpanan akaun satu mereka tertakluk kepada baki yang sedia ada. Bagi ahli yang telah memohon iSinar berdasarkan kriteria semasa, permohonan mereka akan diluluskan secara automatik tidak lama lagi. KWSP menasihatkan ahlinya agar merujuk maklumat sahih melalui saluran-saluran komunikasi rasminya dan sentiasa berwaspada dengan maklumat yang tidak sahih dan bertujuan untuk menipu atau mengelirukan ahli. Satu lagi kematian baharu akibat COVID-19 direkodkan di Sarawak pada Khamis. Ini menjadikan jumlah kematian akibat wabak itu meningkat kepada 56 kes. Sementara itu, terdapat satu kluster baharu dikesan di daerah Julau Sarike yang dikenali sebagai kluster Nangalijan. Kluster ini melibatkan sebuah rumah panjang di Rumah Banyang dan merupakan kontak rapat tempat kerja di sebuah pasaraya di daerah Sibu. Pertambahan 184 kes positif COVID-19 pada Khamis juga telah menjadikan jumlah keseluruhan kes positif meningkat kepada 6,190 kes. Sibu kekal mencatatkan jumlah kes harian tertinggi iaitu 57 kes, Subis 31, Kapit 24, Julau 18, Sri Aman 10, Song 9, Kuching 6, Bintulu 6, Miri 5, Pakan 4, Bukit Mambong 4, Beluru 3, Kanawit 2, manakala daerah Lundu, Saratok, Matu, Dalat dan Limbang masing-masing satu kes. Malaysia merekodkan sebanyak 3,384 kes baru membabitkan jangkitan COVID-19. Daripada jumlah itu, sebanyak 3,369 adalah kes tempatan, manakala 15 kes adalah kes import.
Pertambahan kes itu menjadikan jumlah keseluruhan jangkitan kes positif virus di Malaysia meningkat kepada 254,988 kes. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 51,783 kes masih aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19. Dalam pada itu, KKM menambah sebanyak 13 lagi kematian direkodkan menjadikan jumlah keseluruhan kematian sebanyak 936 kes. Sebanyak 259 kes pula sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dan daripada jumlah itu sebanyak 122 kes memerlukan bantuan alat pernafasan. Sementara itu menurut KKM, kes sembuh harian pula mencatatkan sebanyak 3,774 menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh sebanyak 202,269 kes. Pasukan Angkatan Tentera Malaysia ATM telah membuat persiapan untuk melaksanakan kawalan Perintah Kawalan Pergerakan diberketatkan PKPD, membabitkan 2 kawasan di Sibujaya. Lokasi itu adalah di kawasan Rumah Pangsa dan Perumahan Taun Villa di Sibujaya yang mempunyai anggaran jumlah penduduk seramai 6,000 orang. Ini selepas Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memutuskan untuk melaksanakan PKPD di kawasan terbabit bermula 12 malam ini sehingga 25 Februari nanti. Langkah ini diharap dapat mengurangkan jumlah jangkitan di kawasan tersebut. Seramai 315 hingga 450 sukarelawan berumur 60 tahun dan ke atas diperlukan untuk menyertai kajian klinikal fasa 3 vaksin COVID-19. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menerusi kenyataannya berkata kajian ini turut menguji keberkesanan dan keselamatan vaksin bagi warga emas. Warga emas yang berminat boleh menghubungi 9 buah hospital yang terlibat iaitu Hospital Ampang, Hospital Umum Sarawak, Hospital Pulau Pinang, Hospital Seberang Jaya, Hospital Sultanah Bahiyah, Hospital Raja Permaisuri Bainun, Hospital Taiping, Hospital Sungai Buloh dan Hospital Abdul Halim. Untuk makluman, kajian ini merupakan kerjasama antara KKM dan Institut Perubatan Biologi serta Akademi Sains dan Perubatan China. Penggiat seni tanah air terus dibantu apabila kerajaan menerusi agensinya Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS menyuntik dana sebanyak RM20,985,000. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata menerusi dana itu ia dapat memperkasakan industri kreatif tanah air dan juga tempatan yang terjejas teruk ekoran penularan COVID-19. Untuk kita pertamanya memperkasa semula industri kreatif yang banyak terhenti dan terganggu akibat daripada pandemik COVID-19. Pada waktu yang sama, kita hendak memperbanyakkan pemilikan hak cipta kandungan dalam kalangan penerbit tempatan bagi penjanaan keuntungan pada masa depan. Dan yang ketiga adalah menjana semula industri kreatif tanah air melalui kerjasama antara pihak swasta dengan melibatkan stesen televisyen dan penyiaran tempatan. Saifuddin berkata pelaksana fasa 2 ini yang melibatkan 65 buah syarikat produksi tanah air dan tempatan akan menerima surat tawaran dana fasa 2. Terdahulu katanya sebanyak 39 syarikat sudah menerima surat tawaran dengan peruntukan sejumlah 13.4 juta ringgit bagi fasa pertama. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan surat tawaran kepada penerima dana pelaksana fasa 2 secara maya pada Khamis. Katanya lagi inisiatif ini mampu menjana semula ekonomi industri kreatif sekaligus menyediakan peluang pekerjaan melalui kerjasama dengan pihak swasta melibatkan stesen televisyen dan penyiaran seperti Astro, Media Prima, TV Al-Hijrah dan Sarawak Media Group SMG.
Menteri Kebajikan Kesejahteraan Ekonomi Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang mula dilaksanakan sejak Mac tahun lalu sedikit sebanyak telah mendedahkan golongan wanita kepada kes keganasan rumah tangga. Terdapat peningkatan jelas dalam statistik kes berkenaan bagi bulan yang sama tahun ini berbanding tahun lalu. Fatimah berkata lagi, pelaksanaan PKP terbabit juga menyebabkan perkhidmatan sokongan bagi membantu wanita-wanita ini turut tersekat atau tidak sampai kepada golongan wanita yang memerlukan ini. Pelaksanaan PKP tersebut juga memberikan bebanan tanggungjawab yang lebih, khususnya dalam menguruskan institusi keluarga selain perlu memantau aktiviti anak-anak mereka yang terlibat dengan sesi pembelajaran dalam talian. Fatimah berkata bagi menangani masalah tersebut, kerajaan perlu mengambil kira penyelesaian dengan memperkasakan kumpulan sokongan kepada golongan tersebut dengan menggubal dasar yang menjurus dan memberikan fokus kepada keperluan unik golongan terbabit. Ia dengan menilai semula sistem kebajikan kebangsaan untuk mencari kaedah memperkasakan sistem tersebut menjadikan ia lebih telus dan mudah diakses oleh golongan yang memerlukan. Seramai 29 penjawat awam Sarawak menjadi kumpulan pertama menjalani program latihan kemahiran mengenai pemodelan makluman bangunan BIM. Program pemodelan digital yang diterima pakai secara global untuk projek pembinaan itu dianjurkan Lembaga Multimedia Sarawak SMA dengan kerjasama agensi kerajaan lain. Pengurus Besar SMA Dr. Zaidi Razak, pihaknya komited untuk melaksanakan inisiatif latihan semula bagi mengukuhkan urus tadbir dan penyampaian perkhidmatan digital yang cemerlang. Usaha ini akan melengkapkan pegawai agensi-agensi kerajaan negeri dengan kemahiran urus tadbir dalam mengawasi industri pembinaan. Sementara itu, Timbalan Ketua Saintis SMA dan Ketua Penasihat Ekonomi Digital Sarawak, Profesor Dr. Al-Khalid Othman berkata, selaras dengan aspirasi kerajaan negeri untuk memimpin Sarawak menjadi negeri termaju menjelang 2030 adalah dengan meningkatkan jumlah tenaga mahir dan pekerja yang cekap. Beralih ke perkembangan sukan. Pasukan Kuching City FC tampil dengan penangan serba baharu bagi menghadapi saingan Liga Perdana pada musim ini. Presiden Kuching City FC Fazruddin Abdul Rahman berkata, budaya berpasukan yang diterapkan dalam pengurusan berjaya membuahkan hasil sejak kali pertama pasukan itu diperkenalkan pada tahun 2015 sebagai Kuching FA. Budaya Kuching City FC yang meletakkan pasukan dahulu sebelum individu. Budaya Kuching City FC yang mementingkan semangat satu pasukan dan bukannya kejayaan individu. Budaya Kuching City FC yang mengamalkan sifat kekeluargaan yang erat. Itulah budaya yang kita terapkan dan kita pilih yang terbaik yang dapat memasuki budaya kita, yang dapat memberi kesan positif kepada budaya kita. Fazruddin berkata demikian pada majlis pelancaran jersey pasukan Kuching City FC di Kota Samarahan pada Khamis. Lee Sports Centre LSC sekali lagi memberi sokongan dan penajaan berterusan kepada Kuching City FC sejak kali pertama menjalin kerjasama pada tahun 2016. Menurut pengarah urusan LSC, Raymond Sim, pasukan Kuching telah banyak menyumbang ke arah perkembangan yang progresif dalam pembangunan bola sepak di Sarawak. Kuching City FC sekali lagi mempertaruhkan warna hijau putih sebagai warna jersey utama pasukan itu pada saingan kali ini. Pengendali baharu Kuching City FC Irfan Bakti tidak mempunyai sebarang masalah ketika melakukan persediaan saingan Liga Perdana pada musim ini. Menurut Irfan, kerjasama yang diberikan oleh pemain-pemain amat positif untuk bersama meningkatkan mutu permainan pasukan. Dan pemain-pemain, apa yang saya nampak di sini ialah attitude towards training tu begitu positif sekali. Itu yang cukup mengembirakan saya apabila melihat pemain-pemain berlatih dengan begitu tekun sekali. Irfan berkata demikian ketika ditemui selepas majlis pelancaran jersey baru pasukan Kuching City FC di Kota Samarahan pada Khamis.
Menurut Irfan, pengalaman ketika berkhidmat sebagai tentera di Sarawak pada 40 tahun yang lalu telah banyak membantu beliau mengenal sedikit sebanyak budaya yang ada di Bumi Kenyalang. Sementara itu ditanya mengenai misi utama pasukan Kuching City FC di bawah kendaliannya, ini jawab Irfan. Okey, bercakap pasal bola sebagaimana Presiden punya harapan supaya tim ni berjaya ke Liga Super, memang itu sebenarnya matlamat kami insya-Allah dan objektif. Tidak sampai 8 jam melarikan diri, seorang tahanan penjara Puncak Borneo berjaya dibekas semula oleh pasukan rondaan penjara. Menurut Ketua Polis Daerah Padawan Superintendent Aidil Bol Hassan, berdasarkan rakaman kamera lita tertutup CCTV di tempat tahanan, suspek berusia 19 tahun itu didapati meloloskan diri melalui bahagian siling. Pasukan rondaan penjara telah menjalankan operasi mengesan semula suspek di sekitar Taman Perumahan Semenggok dan berjaya menemui lelaki berkenaan di Kampung Sinar Baru, Jalan Puncak Borneo. Difahamkan suspek ditahan di bawah Seksyen 394-395 Kanun Keseksaan kerana terlibat dalam kes samun yang mendatangkan kecederaan di sekitar kawasan Kuching. Sekian sahaja laporan utama TVS. Saya Ruben Gomez. Saya Maria Suji ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina, salam hormat dan selamat malam. Kongsi Facai.